ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama panjat dan puji kita tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah izin Allah Subhanahu wa taala juga, taufik hidayat Allah Subhanahu wa taala juga, kudrat dan iradah serta ilmu Allah SWT juga yang menentukan kita dapat bertemu kita di dalam majlis ilmu pada malam yang mulia ini. Kita lihat pada muka surat yang ke-86 pada pelajaran yang keempat, yakni pada tajuk Makrifah dengan kitab-kitab Allah. Makrifah dengan kitab-kitab Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi." Yang bermaksud, percayalah engkau kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW perintah kepada kita, percayalah kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitabnya, maknanya lebih daripada satu kitab-kitabnya. Rasul-rasulnya, lebih daripada seorang rasul-rasulnya. Hari kiamat, satu saja, hari kiamat. Dan takdir baik dan juga jahatnya. Jadi disuruh percaya takdir baik dan jahatnya. Jadi itu katakan rukun iman, majmal. Ada 6 perkara. Kalau iman mak besar, 1, percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah yang mempunyai sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan. Jadi kita nampak kedua-duanya. Jadi kita nak tanamkan di dalam tasdik hati. Ya, tasdik hati tentang keyakinan kita kepada rukun iman dan rukun iaitu iman mak besar. Tetap yang putus i'tikad. I'tikad yang putus. I'tikad yang tetap, i'tikad yang teguh. I'tikadum jazimun. I'tikad yang jazam. Andalil i'tikadum jazimun mutabikun lil waqi', berbetulan dengan yang sebenar, iaitu i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Andalil, dengan dalil, maknanya dengan keterangan, dengan bukti. Tak memadai kita keyakinan yang teguh sahaja, tapi tak berbetulan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita lihat orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi dan macam-macamnya. Dia mempunyai i'tikad yang jazam, yang teguh, ya, yang kuat dan sebagainya. Tapi tak berbetulan dengan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya tertolak. Tak memadai juga. Dikatakan kalau kita sekadar i'tikad yang jazam, berbetulan pula dengan as-sunnah, tetapi tidak dengan dalil. Tidak dengan dalil. Dalil apa? Sekurang-kurang dalil ijmali, dalil ringkas, ataupun dalil tafsili, dengan dalil satu persatu. Jadi itu yang dikatakan tadi, baru dia katakan lengkap. Sekiranya tidak memadai, sekiranya tidak ada ketiga-tiga perkara tersebut, bukan juga dikatakan makrifah. Jadi di sini dikata makrifah dengan kitab-kitab. Jadi apabila disebut tentang makrifah, maknanya mengenal,
ada yang dikatakan 3 peringkat. 3 peringkat. Satu peringkat orang jahil. Orang tak tahu. Orang tak ada pengetahuan. Jadi dinamakan ni iaitu dikatakan orang jahil ataupun dikatakan orang basit atau dikatakan orang murakab. Maknanya jahil murakab. Jadi dinamakan orang tak tahu. Orang tak tahu ni apa? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Mengaku tahu. Mengaku tahu. Jadi orang dah dapat tahu bahawa dia dah tahu. Orang pun dah tak nak ajar dia dah. Pasal dia dah tahu. Kemudian apabila tak ada orang nak mengajar dia, itu namanya dikatakan jahil murakab ni berganda. Jahil berganda. Nak jahil tu bahasa lembut lah. Kalau dikatakan bodoh tu lebih lagi lah. Tak? Maknanya, jadi itu katakan tahap. Tahap yang kedua, tahap tahu. Tahap tahu. Jadinya orang yang dalam pembelajaran. Maknanya dia belajar. Maknanya belajar ni, dia katakan tahap dia tu, dia belajar dapat tahu. Dia tahu ni pula terbahagi 3. 1 tahun maknanya di dalam sak. 1 tahap tahu lagi dia makan zon. Dan nama juga waham. Jadi, itu yang dikatakan dia ada sak, ada zon, ada waham. Sak dia apa? Dalam perseimbangan, ya ke tidak ke? Betul ke tak betul ke? Itu sak. Zon, dia memberati kepada percaya. Kalau waham, mana kata dia memberati tak percaya. Jadi maknanya, tahap tahu ni ada tahap yang dikatakan orang di dalam pembelajaran. Itu. Dan tahap ketiga, tahap yakin. Ini tahap yakin. Ini yang kita nak belajar ni, katakan sampai makrifah tu sampai kepada tahap yakin. Tahap yakin ni macam mana? Dia mesti ada 3 ciri tahap yakin. Yang pertamanya, ciri yang pertama, mesti ada ilmu yakin. Itu yang saya selalu cakap war-warkan. Ilmu yakin. Yang kedua, dia mesti ada ain yakin. Maknanya penglihatan yang sebenarnya. Yang ketiga, hakul yakin. Tak? Benar lagi yakin, sebenar-benarnya yakin. Jadi, ini namakan 100% tahap keyakinan. Jadi, tahulah kita sekarang, proses pembelajaran kita tu, daripada tak tahu, jahil, kita pergi kepada tahap tahu. Tetapi tahap tahu nak naik kepada yakin. Yakin ni, dia tu membenarkan dengan lidah dia, mentasdikkan hati dia dengan membenarkan tu, dan dilakukan dengan perbuatan. Dilakukan dengan perbuatan. Jadi, fahami apa mukadimah yang saya nak cakap berhubung tentang makrifah tu, kemudian diteliti baik-baik. Diteliti baik-baik. Ya, sebab kita pun dah berjalan jauh dah. Berjalan jauh. Ya, fahami baik-baik. Jadi kita sambung pada kelas pengajian kita. Makrifah dengan kitab-kitab Allah. Kita tahu dah, mengenal. Mengenal. Makrifah tu artinya mengenal. Mengenal apa? Mengenal ni makna mengetahui. Tahu. Tahu. Ataupun meneliti. Menyelidik. Maknanya dia tahu. Jadi satu tahu, satu kenal. Jadi makna tahu dan kenal mempunyai perbezaan. Dia tahu bahawa dia lahir di muka bumi ni, lahir daripada perut kedua ibu bapanya. Dia tahu. Dia tahu bahawasanya dia ni dibela oleh mak angkat dia. Dia tahu. Bukan pula dibela oleh ibunya sendiri. Sebab ibu angkatnya mengambil dia daripada kecil. Dia tahu semua tu. Itu maknanya tahu. Tapi sekadar tahu, dia tak kenal. Dia tak kenal kedua ibu bapa dia. Walaupun dia minum semeja. Yang duduk meja tu adalah ibu bapa dia. Tetapi dia tak kenal. Tak ada pula perkabaran memberitahu. Nak kenal wajah-wajah
kedua ibu bapa dia, pun dikatakan dia pun tak dapat perkabaran. Itu maknanya kebanyakan. Bagaimana dia nak yakin perkara tersebut? Jadi perkabaran tu daripada kitab tu tentang ayah dia, ibu dia. Jadi itu kita faham juga. Apa yang dikata kenal, apa yang dikatakan itu tahu. Maknanya berbeza. Tapi tahu tu, itu lagi tahap tahu dalam tahap bahaya. Dia kena sampai tahap dia kenal dan juga dia yakin. Inilah ayahku. Contohnya. Baik. Makrifah dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Kenal dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ni apa? Yang ketiga pula masuk. Makna kalam Allah. Kalam Allah. Firman Allah. Firman Allah. Itu sebabnya kita kata terdahulu kita kena menjaga adab sopan santun kepada yang empunya kalam. Jalan atau cara kita nak menjaga adab adalah dengan menjalani firmannya atau kitabnya. Itu yang ketiga. Ya, teliti baik-baik. Makrifah dengan kitab-kitab Allah, iaitu makrifah dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah. Jadi kita kena faham juga apakah Allah itu. Ya dah, mempunyai satu apa, dia pula bekerja nak menurunkannya. Itu yang katakan tadi, iaitu daripada malaikat. Daripada malaikat. Kepada rasul-rasulnya. Diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya. Jadi, kitab-kitab ataupun kalam Allah itu yang dikatakan tiada berhuruf dan tiada bersuara. Diturunkan dari Lauhun Mahfuz. Lauhun Mahfuz. Kepada suatu tempat yang bernama Baitul Izzah. Baitul Izzah. Kemudian, di situlah dibawa oleh Jibril sedikit demi sedikit kepada Nabi dan juga Rasul. Menurut keadaan dan juga masa. Daripada mana? Daripada, iaitu, dikatakan daripada itu Lauhun Mahfuz. Ya. Kemudian baru dia maknanya dia turun kepada Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah barulah diambil oleh Jibril alaihi salam. Itu dia kata. Makrifah dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya untuk mengetahui di antara perkara-perkara yang hak dan juga batal. Makna dalam kandungan kitab itulah yang kita tahu sekarang, ini sah, ini batal. Ini betul, ini tak betul. Ini halal, ini haram. Ya, di antara halal dan haram juga mengandungi beberapa ajaran dan juga peringatan yang diwahyukan Allah kepada para rasul-rasulnya untuk menyinari alam dengan sinaran tauhid. Jadi tahulah kita, alam ini merupakan cahaya nur tauhid, cahaya nur kalam Allah. Ini yang kita nak kita bahaskan. Sebab apa? Kita memandang alam, kita memandang cahaya Allah. Kita memandang tauhid. Tapi adakah kita tu boleh memandang cahaya Allah? Tak boleh. Kecuali cahaya Allah dengan cahaya Allah barulah boleh. Baik. Huraiannya. Makrifah dengan kitab-kitab Allah bererti mengenal dengan kitab-kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah. Yang dimaksudkan dengan kitab Allah ialah hukum-hukum yang dimaksudkan dengan kitab Allah ialah hukum-hukum, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, kisah-kisah dan hikmah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dinamakan kitab. Dinamakan kitab. Kitab itulah
yang dikatakan hukum-hukum Allah, ajaran-ajaran Allah, nasihat-nasihat Allah, kisah-kisah daripada Allah dan hikmah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Itu kitab. Kitab-kitab ini terbahagi dua. Kitab-kitab ni terbahagi dua. Satu, sahifah. Sahifah. Sahifah ni apa? Kitab kecil ataupun risalah kecil. Ya. Yang keduanya iaitu suhuf. Suhuf. Maksudnya suhuf ni banyak. Banyak. Jadi apabila disebut banyak, fahamlah kita bahawa Nabi itu banyak. Nabi itu banyak. Baik. Setengah kaul ulama mengatakan 110. Setengah kaul ulama mengatakan 110. Dan ada yang mengatakan ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 110 suhuf. Maknanya banyak. Ya. Jadi adalah nabi-nabi dia. Saya tak jelaskan di sini. Baik. Tu dia katakan ada 110 suhuf. Adapun kitab yang besar dan wajib diketahui setiap mukallaf. Ya. Apa yang dikatakan tadi? Adapun kitab yang besar dan wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Maksudnya kita ni lah. Kita ni lah mukallaf. Dengan jalan atau cara satu per satu. Ijmali. Itu tafsili. Satu per satu. Iaitu ada 4. 4 je. Kita pun dah tahu dah. Cuma kita mengulang. Mengulang. Apa tujuan mengulang? Untuk menguatkan yang kita dah tahu. Benar. Yang pertama, Taurat. Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam dalam bahasa Kipti. Kita kena tahu juga bahasa tu. Ya, dalam bahasa Kipti. Yang keduanya, Zabur. Taurat, Zabur. Diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam dengan bahasa Ibrani. Jadi ini yang diamalkan, Zabur ni diamalkan itu oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Yang ketiga, Injil. Diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam dalam bahasa Syriani. Syriani. Yang keempat, Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Jadi tahulah kita sekarang kitab tu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Dan juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam dalam bahasa Kipti. Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam dalam bahasa Ibrani. Injil diturunkan itu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam bahasa Syriani. Dan Al-Quran diturunkan kepada itu Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Jadi maknanya tak samalah bahasa pun. Ya tak? Maknanya. Kitab-kitab itu ialah kalam Allah. Tiada berhuruf dan tiada bersuara. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada suatu tempat yang bernama Baitul Izzah. Diturunkan. Kemudian disitulah dibawa Jibril sedikit demi sedikit kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul. Menurut keadaan dan juga masa. Itu dia kata. Kitab-kitab terdahulu semuanya telah dimansuhkan. Maknanya tak perlulah. Tak perlu kita nak baca. Tak perlu kita nak tahu. Tak perlu apa pun tak perlu. Telah dimansuhkan dengan Al-Quran. Habis yang perlunya kita sekarang adalah Al-Quran. Orang nak berbahas-bahas, orang nak berbincang-bincang, orang nak katakan apa sekalipun tentang kitab-kitab tersebut, kita tu tak perlu.
Sebab itu keyakinan kita, dia telah dimansuhkan oleh Al-Quran. Ya, itu pegangan. Baik. Al-Quran. Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ini adalah kitab Allah. Yang dimaksudkan itu kitab ialah hukum, ajaran, nasihat-nasihat, kisah-kisah dan juga hikmah yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Jadi itu kita dah faham. Baik. Kemudian Al-Quran diterjemahkan. Al-Quran diterjemahkan ataupun intipati isinya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu orang pun hakikat apa yang dimaksudkan dengan intipati Al-Quran tersebut kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hakikat yang sebenar. Baginda Rasulullah SAW, sehingga akhlak Rasulullah SAW, akhlak Al-Quran 100%. 100% Al-Quran. Setiap orang mukmin percaya Rasulullah SAW, iaitu mengikut Rasulullah SAW, bererti dia mengikut Al-Quran 100%. Fahamlah kita sekarang. Fahamlah kita apa yang kita faham. Bahawa Al-Quran tu adalah akhlak Rasulullah. Jadi, jalan kita nak menuju ke hadrat Allah SWT adalah dengan jalan mengikut baginda Rasulullah SAW. Itu hakikat. Tanam dalam hati. Tak ada jalan lain dah kecuali jalan Rasulullah SAW. Mengikut Al-Quran. Mengikut Al-Quran bererti disinari dengan sinaran tauhid. Ya. Kita mengikut Al-Quran bererti disinari dengan sinaran tauhid. Apa sebab sinaran tauhid? Sebab kalam tersebut adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah kalam tauhid. Kalam tauhid. Disebut saja tauhid maknanya kalam keesaan. Kalam keesaan, perkataan keesaan. Esa perkataannya. Tidak ada yang menyerupai kalamnya. Itu kata kalam tauhid. Tak ada menyerupai sedikit pun. Sinaran Al-Quran juga telah menyinari hidup kita apabila kita baca Al-Quran dan makna dalam bahasa Al-Quran. Jadi kita tu dikurnia Al-Quran. Maka sinaran Al-Quran, cahaya Al-Quran juga telah menyinari hidup kita. Jadi kita baca Al-Quran. Apabila kita baca Al-Quran dan makna bahasa Al-Quran, barulah kita dapat sinar cahaya tentang Al-Quran. Jadi tahulah kita sekarang. Pertama, satu, kita baca Al-Quran yang tetapnya dalam bahasa Arab pun menjadi sinar. Kemudian, baiknya kalau kita baca makna tentang Al-Quran. Ketiga, kita baca tafsir Al-Quran. Orang yang menulis, membaca tentang makna Al-Quran adalah Allah Ta'ala pilih orang ni. Samalah juga Allah Ta'ala pilih orang yang nak menulis tafsir Al-Quran tersebut. Jadi sekarang dah banyak. Ya. Baca tafsir Al-Quran di dalam tafsir adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan sini? Kita nak membaca Al-Quran. Kemudian dalam membaca Al-Quran, kalau kita baca tafsirnya, tafsir Al-Quran tu ada di dalamnya iaitu Al-Hadis. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang isi Al-Quran tersebut, ayat tersebut. Ayat tersebut. Jadi setiap tafsir ada tentang hadis tersebut. Maknanya, tahulah kita sekarang ni tafsir tersebut adalah tafsir daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketahuilah, inilah kebahagiaan Al-Quran yang kita perolehi dan kita kecapi. Sekarang ni, di masa ini, saat ini, orang mukmin, orang yang beriman, orang yang ada tauhid tentang Al-Quran sedang mengecapi kebahagiaan tentang Al-Quran. Sekarang inilah, ya, maknanya hidup dan penghidupan kita adalah dengan Al-Quran. Adalah dengan Al-Quran. Sebab kita mengikut tentang hukum-hukum Al-Quran. Ya tak? Hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan Allah. Kita tak merompak, kita tak mencuri. Dan juga kita tidak pula meninggalkan sembahyang. Kita bersembahyang, kita beramal, beribadat. Semuanya di dalam suruh Al-Quran. Itu nur Al-Quran, cahaya Al-Quran. Ini yang kita buat. Maknanya kita ni adalah juga Al-Quran. Itu yang kita nak dapat faham tu, itulah hakikatnya. Tuhan juga, iaitu dikatakan berbahagia insan yang menjaga adab kepada Tuhan, iaitu Allah. Allah Tuhanku. Kalau kita merasakan apa yang kita perbuat sekarang mengimamkan ataupun berimamkan Al-Quran, maknanya kita bersyukurlah. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada yang empunya Al-Quran, milik Al-Quran. Siapa dia? Allah. Berterima kasihlah. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Al-Quran. Ketetapan ketentuan tentang solat, tentang haji, tentang zakat, tentang hari akhirat dan semacam-macamnya. Itu dah tetap. Dah tetap. Itu tentang ibadah. Di dalam Al-Quran menerangkan berhubung tentang muamalat, munakahat, tentang jenayat. Itu semua ketetapan. Siapa yang menetapkan? Hukum Allah. Itu sebabnya apabila kita tu menjaga tentang hukum-hukum, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat tersebut, bermaksud kita menjaga adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pengajaran Al-Quran. Al-Quran menjadilah akhlak Al-Quran. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Belum kita masuk kepada yang kelima. Kita masuk pengajaran yang kelima. Makrifah dengan hari akhirat. Seperti mana yang saya katakan tadi, makrifah. Kita nak kenal tentang hari akhirat. Hari akhirat. Hari akhirat. Ada juga dikatakan kiamat. Hari kiamat. Makrifah dengan hari akhirat iaitu makrifah kepada hari akhirat, mengenal hari akhirat. Wajib. Wajib. Itu hukum, ketetapan, ketentuan yang wajib diimani berlaku. Soal bagaimana kita tu
benda yang ghaib tu kita nak percaya. Nak percaya. Jadi, nak percaya ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya saya membawa jangan lupa bahawasanya iman itu adalah hak Allah, milik Allah. Akan dikurniakan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi kalau kita dapat merasa tentang kewujudan alam akhirat, maknanya Allah Ta'ala kurnia kita tentang iman, kepercayaan. Dan terus kita bertakwa, taat kepada dia. Itu merupakan kurniaan Allah SWT. Jagalah elok-elok. Adalah dikatakan hari kiamat, ialah nama bagi masa berlakunya di dalamnya. Ya, di dalam ni dikata, makrifah kepada hari akhirat, iaitu hari kiamat, tetap dan pasti berlaku. Tetap dan pasti berlaku. Orang mati. Tetap dan pasti berlaku mati. Dah mati, tak ada orang yang hidup semula. Tak ada. Dan mengandungi peristiwa-peristiwa yang pada saat itu, pada saat hari kiamat, seperti dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan dari kubur. Apa maksud dibangkit dari kubur? Hidup semula. Hidup semula. Seperti mana keadaan kita sekarang. Kalau rupa Abdullah sekarang ni lah. Rupa di sana. Kemudian memperolehi balasan, pahala ataupun seksa. Dua. Pahala ataupun seksa. Nak dapat pahala, ada amalan. Amalan. Yang amalan khusus dan amalan umum. Jadi amalan khusus ni adalah amal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbuat, dapat pahala. Begitu juga amalan khusus yang kita buat, tapi kita buat kerana lain daripada dia, pun dapat seksa juga. Ya. Betul tentang mahsyar. Tentang sirat al-mustaqim. Ya. Makna menjalan titi. Sirat ni titi. Kemudian surga. Neraka dan lain-lainnya. Itu dikatakan di dalam percaya kepada hari kiamat ataupun hari akhirat, ataupun dikatakan juga Yaumiddin, hari pembalasan, hari Yaumal Hisab, ya, hari timbangan dan sebagainya. Semuanya berlaku. Kalau baik, akan dibalaslah baik di sana. Kalau dah katakan jahat, akan dibalas jahat di sana. Kalau contoh kita hidup di muka bumi inilah, penghidupan kita di muka bumi. Kalau jahat yang kita buat, insya-Allah benda yang pembalasan tu tetap berlaku. Tetap akan dibalas. Jadi kalau dah mencuri, dapat ditangkap dia orang, cukup dengan bukti, tetap dibalas, kena masuk penjara. Maknanya itu ghaib, masuk penjara tu. Tak nampak sebelum kita buat tu. Begitulah keadaannya. Baik. Jadi ada pun yang dikatakan hari kiamat, iaitu nama bagi masa. Ingat, hari kiamat tu nama bagi masa yang berlaku. Kiamat. Ya. Di dalamnya kejadian huru hara dibangkitkan semula dalam keadaan huru hara. Dibangkit daripada kubur. Bukan bangkit kubur senang-senang lenang, tak. Tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Tiup semua bangkit. Cuma bangkit itulah tuan-tuan, banyaklah kisahnya, ceritanya. Roh kita akan masuk balik ke rupa kita.
Tapi jasad kita ada yang berupa tetap Abdullah. Senanglah. Tapi ada juga yang dia masuk. Tengok, kalau dah rupa tu, ada yang katakan rupa lembu, rupa kambing, rupa unta. Na'udzubillah. Ya tak? Berjalanlah ke padang mahsyar. Ya, ke padang mahsyar. Jadi, kita bertemulah nanti di padang mahsyar. Yang mana dikatakan kita tak kenal mengenali antara satu sama lain. Ketika itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di manakah umatku? Cubalah kita bayangkan. Rupa kita tu bukan rupa manusia, tapi dah rupa macam tak betul rupa. Itu yang kita berasa macam risau dan takut. Ya, baik. Keadaan yang huru-hara bangkit. Mulanya dari semenjak dibangkitkan, dihidupkan semula sekalian makhluk yang telah mati, dihidupkan semula hingga ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka. Itulah hari kiamat. Maknanya sebelum dihisap, sebelum ditimbang, sebelum sirat, ada orang dah masuk surga dulu, ada orang dah masuk neraka dulu. Ya tak? Jadi makna kata itu dia kata tanpa hisap. Tanpa hisap. Jadi kalau katakan masuk neraka tanpa hisap, orang munafik, orang kafir, orang itu, orang ini, dia pergi masuk dulu. Dia masuk ke neraka dulu. Ya. Disebut juga hari akhirat. Ingat tadi hari kiamat, hari akhirat. Kerana masa itu penghabisan dunia, hari dunia. Sama juga. Ya. Dikatakan hari kiamat dengan hari kiamat, hari yang dibangkitkan daripada kubur. Kalau dikatakan hari akhirat, iaitu hari penghabisan hari dunia. Dinamakan juga Yaumuddin, iaitu hari pembalasan. Bangkit hari pembalasan. Kerana di dalam tempoh itu manusia dibalas segala pekerjaannya. Sama ada baik ataupun jahat. Dan nama-nama lain lagi seperti Yaumul Al-Hasyar atau Yaumul Nusyur. Ya. Maka termasuklah di dalam kiamat itu segala huru-hara yang akan berlaku. Seperti dihimpunkan manusia di padang mahsyar. Tetap berlaku. Tetap berlaku. Ya. Dikira dan ditimbang segala amalan dunia. Hisab dan mizan. Hisab dan timbang. Meniti sirat dan lain-lain. Bagaimana yang akan disebut setengah-setengahnya. Dasarnya huru-hara pada masa itu. Hatta masing-masing tidak kenal mengenal. Anak tidak kenalkan bapa. Suami tidak kenalkan isteri dan lain-lain. Tujuan hari ini ialah kerana hendak dijalankan kira-kira dan memutuskan hukum pekerjaan. Ya, dilakukan pada masa hidup dunia. Lepas itu dapatlah ketentuan hal masing-masing. Sama ada ke surga atau ke neraka. Jadi apa yang kita perlu buat? Sebelum dihisap, hisaplah dulu diri kita. Hisaplah diri kita. Kita nak hisap baiknya ke atau yang tak baiknya? Pasti kita nak hisap yang tidak baik. Jadi apabila kita fikir yang tidak baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan buka pintu hati kita untuk kepada kebaikan. Tapi kalau kita hisap pada kebaikan, insya-Allah Allah Ta'ala akan buka pula kepada sifat yang tidak baik. Ada sifatnya, ada sifat ujub, ada sifat riak, ada sifat semaah dan sebagainya. Akulah orang baik, akulah orang bagus. Ini persoalan ni. Baik. Ya. Itu yang kita nak mengambil pengajaran sangat tentang hidup dan penghidupan kita ini, bahawa kita akan dihisap. Dihisap di sana. Satu. Yang keduanya, kenapa kita ditimbang dihisap? Sebab kita tak mengikut. Tidak mengikut hukum-hukum, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang telah disuratkan di dalam kitab Al-Quran.
Jadi Allah Ta'ala akan hisap balik perkara tersebut. Jadi itu sebabnya tadi kita ni naklah kan menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai imam di dalam hidup dan penghidupan kita. Ya. Kepercayaan terhadap hari akhirat. Wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan mengiktikadkan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu mesti akan datang. Hari kiamat itu mesti akan datang. Maknanya, kita ni hidup, pasti akan mati. Pasti mati. Jadi, itu yang kita nak selalu ingat. Kisah mati. Mati ni berpisah jasad dengan roh. Ya, berpisah jasad dengan roh. Jadi, roh ni, walaupun sifatnya adalah sifat baharu, tetapi Allah Ta'ala kekalkan. Roh inilah yang akan mendapat bahagia ataupun mendapat celaka. Roh kita tu. Sama ada dia mendapat surga ataupun mendapat neraka. Roh tersebut. Dan roh inilah akan ditanya. Tanya tentang apa? Tentang amanah yang pertama sekali. Siapa dia? Ma rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Sebab apa Allah Ta'ala tanya? Sebab alam arwah dulu kita dah berjanji. Alastu rabbikum. Adakah kamu akan cari, katanya, Tuhan selain pada aku? Sahidna. Tidak, sebenarnya engkau lah. Itu sebabnya kita hidup di dunia ini dan penghidupan kita. Kita menanggung amanah. Menanggung amanah apa? Kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, Rasulullah SAW, kekasih Allah, maknanya pesuruh Allah, mengingatkan kita tentang janji kita di alam arwah dahulu. Itu dia kata, maknanya. Jadi dia kata dalam itu kita dapat faham hidup dan penghidupan kita ni. Semua diceritakan di dalam Al-Quran. Dengan tiada ditentukan masanya. Hari kiamat tu tiada ditentukan masa dan juga di masa itulah berlakunya segala perkara yang tersebut tadi. Menurut bagaimana yang diberitakan di dalam Al-Quran, hadis-hadis nabawi. Wajib ia percaya dan mengiktikadkan bahawa sekalian manusia dihidupkan oleh Allah Ta'ala semula. Habis dunia ni, habis, dalam ceritakan di dalam Al-Quran tu, berterbangan semuanya habislah. Lah, dah tak ada semua. Hanya yang tinggal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk malaikat juga. Habis juga. Ya dah? Habis. Kemudian daripada matinya, keadaan Tuhan, maknanya keadaannya, serupa bagaimana kejadian yang ia. Masa di dunia, ya, sekaliannya bangun daripada kubur. Maknanya kemudian dihidup semula daripada kubur. Dihimpunkan di padang mahsyar, dihimpunkan ke padang mahsyar. Kalau tuan-tuan ambil sekali mudah, senang, kun payakun, terhimpun, tak apa tuan-tuan. Tetapi perjalanan kita daripada maghrib ke masyrik, tak tahu punya jauh perjalanan nak pergi ke padang mahsyar tersebut. Ya. Dan berlakulah di sana segala hal yang tersebut itu. Demikian juga dihimpunkan di tempat ini sekalian jin, malaikat dan juga binatang. Semua sekali. Ya, itu yang surat. Dan begitu juga dikisahkan lagi kiamat dan alam. Ya, apabila hampir kiamat ditium sangkakala yang pertama, binasalah alam semuanya, hancur lebur, tiada tinggal suatu apapun. Bagaimana di dalam Al-Quran telah menerangkan cara hancurnya alam ini dengan keadaannya. Ya, maknanya pecah belah langit, ya, runtuh berterbangan, berketul-ketulan sehingga terlaga di antara setengah dengan setengahnya. Bagaimana firman Allah SWT, bumi ni hancur. Dan kemudian hancur tu dia berlaga antara satu sama lain. Cuba kita bayang kita tu di dalam bumi tu. Kita berada di atas bumi.
Ya, bumi ni dah besar, kita tu halus. Cubalah kita bayang berterbangan ketika itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isas sama'un fatarat. Artinya apabila langit itu pecah belah. Apabila langit itu pecah belah dan juga runtuh. Yang kita tengok sekarang ni. Ya, insya-Allah izin Allah Taala tetap berlaku. Tetap berlaku. Habis binatang berselerak, jatuh dan berubah. Dan tempatnya yang disedia dan tidaklah lagi matahari dan bulan berjalan dengan teratur seperti binasa bagaimana firman Allah wa izal kawakibu kibul tasarat. Apabila binatang-binatang itu jatuh berselerak di udara dan berubah dari tempatnya. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya, kita nampaklah bintang-bintang yang semua-semua tu. Kita nampaklah tai bintang yang berlaga-laga. Ya, sebagainya kita nampak. Begitu juga apabila telah berlaku dua hal yang di atas ini sehingga pecah belah berberai-berai dan bergoncang yang di atas ke bawah dan ke bawah ke atas. Maknanya berbalik-balik. Maka tiba-tiba laut pun menyemburkan air dari melempah ke atas bumi hingga tenggelam semuanya. Tidak ada daratan dan tidak ada diketahui di mana lautan Pasifik, di mana lautan Atlantik dan lain-lain dan sebagainya. Kita nampaklah tuan-tuan. Gunung berapi. Ya tak? Gunung berapi. Dan sekarang ni kita tengok Turki, Syria digegar dengan gempa bumi. Kalau dicampurlah agaknya, gunung berapi dicampur dengan gegaran. Dicampur pula dengan banjir dan sebagainya. Cubalah kita bayangkan. Di mana letaknya kita? Ha? Kita nampak. Petunjuk tersebut telah berlaku di zaman Nabi Allah Nuh. Ditenggelamkan dunia ini. Ditenggelamkan dunia ini. Yang selamat itulah beberapa orang di dalam bahtera Nabi Allah Nuh. Jadi kita mengambil pengajaran-pengajaran. Baik, kesimpulan yang ingin saya nak kata. Apabila kita faham, kemudian kita yakin, maknanya 100% keyakinan tadi. Kita berpegang, beritikad. Inilah itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Berpegang. Maknanya, akhlak kita tu akhlak kitab Al-Quran. Kalaulah diri kita ni yang kita percaya tu adalah Al-Quran, bersuai-suaiankah kalau kita nak bawa ke tempat yang tidak elok? Tentu tak sesuai. Jadi kita jaga agar dia diletakkan tempat yang sesuai, tempat yang mulia. Itulah Al-Quran. Jadi fahami baik-baik perkara tersebut. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dibuka soalan untuk diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah apabila kita mati nanti roh kita tidak binasa? 10 perkara. 10 perkara yang ada permulaan, yang tak ada kesudahan. Maknanya roh tersebut adalah dia itu makhluk bersifat baharu yang ada permulaan tapi tak ada kesudahan. Maksudnya roh lah. Maknanya dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah, roh itu menerima pembalasan. 10 perkara tersebut salah satunya adalah roh. Roh, kedua surga, ketiga neraka, yang keempat jasad pada nabi dan juga rasul, dan juga ya itu apa? Itu benih anak Adam tulang sulbi tadi pasal dia nak hidupkan balik dan sebagainya.
Jadi maknanya ada 10 perkara tersebut yang ada permulaan, tak ada kesudahan. Jadi kesimpulannya, roh tersebut dia tidak binasa. Roh tersebutlah akan menerima balasan bahagia ataupun celaka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik. Okay, ada lagi soalan, silakan. Tadi ada tulis kat sini, ada permintaan pertanyaan, tapi macam mana saya nak menjawab? Siapa ni tak tahulah. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ya, Ustaz. Tadi ada. Ada soalan daripada Zainab Abdullah. Ya. Macam mana kalau orang yang mati seperti India dan China yang telah dibakar betul. sampai menjadi habuk, Ustaz? Daripada dulu lagi. Yang ini apa? Cerita selingan sajalah, ya, cerita selingan. Saya duduk dengan bermasyarakat orang India. Ya, orang India. Maknanya di kuartus Lembaga Getah Malaysia di RRI Sungai Buloh. Jadi kebanyakan orang ni dulu kalau mati bakar. Bakarnya dulu memang bakar daripada kayu getah tu. Sekarang dah masuk mesin dah, dah masuk dia punya ni. Ya tak? Persoalan sekarang macam mana India yang apa semua tu. Maknanya sebelum dia dimasukkan lagi, Allah SWT dah tunjuk kepada dia kederhakaan dia kepada Allah SWT. Dah dibakar dulu. Jadi saya pernah bermusyakarah dengan Tok Sami dia. Jadi saya sarahkan dengan dia, jika orang alim, orang Sami, kalau betul-betul dia orang alim, tentu sekali pernah dengar jasad orang alim, dia tidak rosak. Kemudian bagaimana pula orang alim dalam India dibakar? Bagaimana pula nanti di sana? Terus dia jawab, saya tak tahulah Haji, saya ikut saja, dia kata. Dah, habis itu. Jadi maknanya, kesimpulannya, kalau India tu dan Cina yang mati berbakar tu, pendek kata memang tanda kederhakaan bahawasanya yang mengikut Hindu dan juga Buddha dan itulah akibatnya. Termasuk juga kalau kita tengok Buddha, ya tak? Sampai umur dia beratus tahun dia kata, sampai dia tak tanam. Kita tengok bumi pun tak nak terima dia. Itu kederhakaan. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan lain lagi, silakan. Jadi maksudnya tadi, walaupun di dunia ini jasadnya dah dibakar, dia faham bahawasanya api balik ke api, angin balik ke angin dan semuanya, bukan bermakna roh dia tu selamat. Tak. Maknanya tetap juga akan dibakar seperti mana yang terzahir pada dunia. Itulah orang mati bakar. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa lagi? Okay, silakan. Kalau sekiranya jemaah ingin ada kemuskilan, Puan Salkiah ada nak tanya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak numpang tanya. Saya kurang faham lah. Maksudnya kita dibangkitkan dengan amalan kita. Misal kata kalau amalan kita baik elok, rupa kita orang kenal lah. Maksudnya kita rupa yang macam kita lah kan tadi. Ya. Tapi kalau amalan kita tak bagus kan? Adakah kita bertukar bentuk? Macam binatang ke apa, macam mana? Ya, betul. Gitu ya. Yang pertama sekali, kita dibangkitkan rupa kita. Bukan dikatakan dibangkitkan tadi tentang amalan kita. Jadi dibangkitkan kita dahulu, baru amal tu mengikut kita. Salah satu daripadanya. Di padang mahsyar sekali, muka atau wajah orang yang sentiasa berwuduk, dia akan bersinar. Dia akan bercahaya. Insya-Allah Nabi kita Muhammad SAW akan kenal umat-umat dia.
Ya, makna dibasahi tentang mukanya adalah dengan cahaya, itu cahaya wuduk. Cahaya wuduk. Jadi, kita lihat, bukanlah maknanya situ merupakan penghisapan. Tak. Hisapnya tu adalah hari hisap. Hari hisap dan sebagainya. Baik, satu. Yang keduanya, rupa bentuk tadi. Yang saya kata tadi, ada yang berupa bentuk kambing, ada yang bentuk unta, bentuk apa sebagainya. Makna kata, perangai itu. Perangai itu. Bentuk kita bukan bentuk manusia, tapi perangai kita tu nak pergi kepada mahsyar tu. Macam dah kata perangai kambing, perangai unta, perangai itu. Kalau di dunia ini, macam mana dunia ini kita berperangai seperti mana itu perangai itu kambing, perangai itu semua, insya-Allah di sana pun perangai macam tu. Jadi saya nak membezakan orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tak beribadah. Jadi senang sajalah lihat besok di sana. Begitu juga. Kenapa? Bukan mana ikut sunnah janggut ni, kata ini orang lelaki lah. Sebab lelaki ni kalau dah putih yang putih itu bukan nur, cahaya. Jadi kalau kata suami tu tak pakai janggut, pakai janggut. Ya tak? Sebab itu timbulkan cahaya, besok kenal. Senang Nabi kenal. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa? Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya dah tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita tutup kuliah kita insya-Allah. Ada Ya. tak soalan? Jadi kita akhirilah kuliah kita pada malam ini. Jadi Alhamdulillah. Oh, ni ada tanya pula Zainab Betul. Abdullah. Ha. Ustaz, betul ke masa hari kiamat? Nanti saya baca ya. Ya. Ada yang tulis. Zainab Abdullah. Ustaz, betul ke semasa hari kiamat kita dibawa oleh lembu yang kita telah korban semaya kita di dunia dulu akan bawa kita kepada mahsyar? Betul. Betul. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menjadi tunggangan kita. Menjadi tunggangan kita. Jadi di dalam perjalanan kita tu nak berjalan kepada mahsyar, ya, pada mahsyar begitu pun dia jauh. Jadi begitu juga orang yang selalu pergi ke masjid, ya, maknanya tempat persinggahan pergi ke masjid. Orang yang kenderaan dia tu adalah dikatakan dia punya korban, dia punya akikah dan sebagainya. Itulah juga. Tetapi itu rupakan, dikatakan tadi, itu ganjaran pahala tersebut. Memudahkan perjalanan tersebut. Ya, ini nak tambah satu cerita sikit lagi, cerita. Ketika saya berada di Karamajaya, Sumatera, ya, daripada Palembang ke sana 4 jam nak pergi ke Karamajaya sana, buat ceramah kat sana juga. Kemudian sana dia tanya, ya, adatnya orang Endon kat sana, mana kata dia buat akikah ataupun korban, dia lembu dia, kepala tu dia akan bungkus dengan kain putih dan sebagainya, kemudian dia tanam. Jadi yang dikunurikan tu adalah daripada batang leher dia semua sekali. Jadi dia tanya, apakah dia kata hukumnya? Dia tanya hukum, ya. Jadi saya pun main akal juga lah tuan-tuan. Minta maaf, kadang-kadang agama main akal. Juga Allah Ta'ala bagi akal. Ya tak? Saya cakap tak ada apa, tunggangan besok di sana tak ada berkepala lah. Itu saja. Dia pun tutup lah, habis cerita. Wallahualam. Tapi itulah dia punya cerita. Wallahualam. Ya, baik. Ada lagi 1 minit, 2 minit lagi nak bertanya? Okey, silakan. Kalau tak ada, kita tutup kuliah kita lah insya-Allah. Cuma Jadi, saya mengingatkan okey, satu. silakan Puan Siti Rukiah. Betul, nak tanya kalau dia di masa dia ni kita boleh kita boleh kenal ke keluarga kita dan keluarga kita boleh bantu kita ke? Oh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis sahih, ya, dalam hadis sahih. Ketika kita di padang mahsyar, kita tidak kenal antara satu sama lain. Nafsi. Apa nafsi? Diri masing-masing. Maksudnya, suami tak kenal isteri.
isteri tak kenal suami. Suami isteri tak kenal anak. Anak tak kenal suami dan pendek kata seorang pun tak kenal. Disebabkan huru haranya, itu bukan seksaan daripada masal, huru haranya keadaan tersebut. Ya, huru hara keadaan tersebut. Hingga kan tak ada berpeluang kata Nabi. Kita nak tengok sipulan, tak ada berpeluang. Ya, maknanya sampaikan begitu sekali keadaan huru hara tersebut. Jadi satu. Kedua, diceritakan juga setelah kita dihisap, ditimbang, dan ketika itulah mana kata sirat, bahawasanya kita itu nak masuk ke dalam syurga kurang atas satu pahala. Maknanya kita ada pahala 99 pahala. Jadi makna kurang satu. Itulah meminta kita di sana. Minta tambah satu nak masuk syurga. Namun tak satu orang pun yang nak bagi. Siapa yang boleh bagi? Itulah anak kita. Anak kita ada 99 dosa akan dimasukkan ke neraka. Ada satu pahala. Jadi ketika itulah berjumpa. Minta kepada anak tersebut. Jadi anak berkata, semasa hidup dahulu aku tak dapat nak khidmat kepada ayah. Maka aku bagilah satu pahala ini. Maknanya masuklah ayah ke dalam surga. Atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, anak beranak masuk ke surga. Jadi itulah yang digambar. Macam-macam digambarkan tentang huru haranya di akhirat. Ya, huru hara. Sehingga kan tak dapat kita nak menengok, nak melihat dan sebagainya. Di keadaan dia macam itu. Wallahualam. Baik, ada apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Masa dalam keadaan kita huru hara tu Ustaz. Ya. Macam tak tahu, tak kenal apa semua tu. Macam mana amalan-amalan kita, sedekah-sedekah kita yang boleh membantu kita boleh membantu kita dalam keadaan kita huru hara tu. Macam mana tu Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia ni dianugerahi ya nikmat-nikmat kebahagiaan di dunia tersebut, gambarannya, dan di akhirat juga akan mendapat bahagian-bahagian tersebut. Belum dihisap lagi. Ada mereka ini yang dikatakan mendapat naungan aras. Ada yang mendapat juga dikatakan kebahagiaan-kebahagiaan juga. Ya, dia dapat pertolongan juga dan bermacam-macam di dalam keadaan huru hara. Jadi bukan maknanya huru hara itu semua sekali, tak. Tapi ada bahagian-bahagian masing-masing. Maknanya berbuat baik itu insya-Allah. Kemudian baru datang yaumul hisab, baru datang yaumul mizan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Jadi kita tu banyaklah berbuat baik insya-Allah. Okey, kita setakat ni dululah untuk malam ini. Jadi alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin, jazakallah khairan kasiran Al-Fadil dan Haji Abdullah bin Haji Tuda yang menyampaikan syarah. Salah satunya ialah tentang makrifatullah, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengenali dengan meyakini, membenarkan dan beriman dengan hati, iaitu kewujudan Allah, disertai dengan amalan syariat dengan hati yang ikhlas serta sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menepati kefahaman Allah, kefahaman ahli sunnah wal jamaah, dan moga Al-Quran dan sunnah tetap dipelihara dan letakkan di tempat yang mulia insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan bertambah ilmu dan soalan-soalan yang diaju mungkin menepati ataupun terjawab insya-Allah. Jadi terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah Maghrib bersama dengan Tuan Haji Abdullah Tuda. Teruskan bersama dengan kuliah Tuan Haji Abdullah Tuda pada minggu-minggu seterusnya untuk mendapatkan lagi fahaman tentang akidah
ahli sunnah wal jamaah. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan kuliah Isyak, iaitu Fardu Ain, kuliah bersama Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manaf pada pukul 9.15 untuk kelas Fardu Ain. Jadi sebagai penutup tirai kuliah Maghrib, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membaca doa seterusnya, tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surat Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masya Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa masyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain, insyaallah. Terima kasih banyak, Adik. Terima kasih.